kita akan memulakan semula kelas pencerahan. Kelas pencerahan ni adalah satu inisiatif daripada anak muda lah. Saya pun muda lagi. Dan rakan-rakan muda yang lain. Student dan kami juga pelajar dari UPM dan juga Uniten. Kami menggerakkan kelas pencerahan ini. Tujuannya adalah untuk memberi sedikit sebanyak perkongsian ilmu dan juga mengembangkan budaya ilmu secara santai. Pada malam ini kita akan meneruskan siri-siri kuliah kita dengan kami menjemput Cik Wan Saiful bin Wan Jan, merupakan Ketua Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi merupakan Ketua Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi. Tajuk pada malam ini adalah memahami liberalisme. Liberal ni adalah satu tajuk yang cukup hangat lah buat masa sekarang ni, kerana kita ada satu kumpulan yang sering melabel orang liberal dan sebagainya. Jadi kita nak faham apa sebenarnya liberal. Adakah liberal itu sesuatu yang sebelum ini kita fahami, ataupun liberal ini sesuatu yang lain sebenarnya dari segi konsepnya lain tetapi difahami secara lain. Tapi tanpa membuang masa, saya terus menjemput Encik Wan Saiful untuk meneruskan siri kuliah kita pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk berdiri. Boleh dengar kan? Boleh ya? Okey. Saya sendiri ya. First sekali terima kasih kepada kawan-kawan dalam kelas pencerahan yang menganjurkan program ini. Dia sebenarnya kita cuba, saya dah ini kali kedua lah dengan student daripada UPM. Kali pertama dihalau dengan penuh zalimnya oleh pihak-pihak yang berkuasa di UPM, tak dibagi kebenaran untuk masuk, tapi lah kita buat di kedai mamak. Hopefully yang ni tak boleh gelap. Dia apabila mamak lebih menghormati kebebasan daripada profesor-profesor, tunggulah saat-saat kehancuran. Tapi macam mana pun, saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur. Dia lepas daripada jemput saya ke datang UPM itu, dia tak bagi. Dia naik semangat sikit untuk buat lebih banyak. Jadi saya sembang dengan Tuan Mizi dan kawan-kawan lain dalam kelas pencerahan. Kalau sekiranya tak boleh buat di kampus, buat di luar. Dan kalau sekiranya buat di kampus, buat di luar, ada kos dan sebagainya. Jadi kita patut berterima kasih kepada layanan yang dibagi oleh UPM dulu. Saya kelas pencerahan lah kena berterima kasih. Sebab dengan layanan yang dibagi hari itu menyebabkan saya offer kepada kelas pencerahan, kalau ada kos apa-apa, saya akan tanggung untuk buat kelas-kelas yang seterusnya. So you owe your lecturers gratitude lah kiranya. Macam mana pun, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Wan Saiful Wan Jan. Saya Ketua Eksekutif sebuah organisasi yang dibagi nama sebagai Institute for Democracy and Economic Affairs, atau pendeknya IDEAS. IDEAS ni dia dari segi kumpulan, dia dikenali salah sebuah daripada NGO lah. Kami bergerak sebagai sebuah NGO. Tapi kami bukan NGO yang bersifat advokasi. Kami lebih fokus kepada bidang kajian dasar, policy research. Sebab itulah di IDEAS ni kita tak ada membership scheme. Dan kita tak banyak program yang kita anjurkan yang terbuka kepada semua. Boleh kata semua sebenarnya, kecuali satu program kita sepanjang tahun, dalam setahun tu. Kecuali satu program yang terbuka kepada orang. Yang lain semuanya by invitation only, and we do it with policy makers, dengan politician, dengan pembuat dasar, dengan pegawai kerajaan dan sebagainya. Jadi kebanyakan program kita boleh kata semualah, kecuali satu yang kita buat pada 8 Februari setiap tahun, iaitu satu conference yang kita anjurkan untuk meraihkan ulang tahun kelahiran IDEAS. IDEAS ini dilancarkan pada 8 Februari 2010. So baru 8 Februari lepas mencapai umur 4 tahun. Jadi setiap 8 Februari kita buat satu conference yang semua orang datang, tapi lain-lainnya kebanyakannya program tertutup.
dan kita fokus pada kajian dan policy advocacy. Tapi bila orang buat program, kita datang untuk cakap kan. So itu basically ideas. Kita ideas ni memang ditubuhkan untuk mempromosikan penyelesaian yang berceraskan sistem pasaran. So we promote solutions based on market principles. Jadi kalau dalam the NGO world kat Malaysia ni, memang rasanya ideas diletak dalam satu kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan yang agak liberal lah. Kita promote liberal ideas. So topik kita malam ni ialah memahami liberalisme. Saya nak buat sedikit penjelasan ini apa yang saya faham mengenai liberalisme. Dan saya rasa rather than tunggu sehingga habis saya buat pembentangan, kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan di tengah-tengah pembentangan, saya angkat tangan dan kita buat sembang-sembang je. Okay, ini very informal. Dan kalau yang penting sekali adalah kalau rasa tak setuju. Jadi bila ada timbul rasa ragu-ragu di hati, ataupun timbul rasa kemarahan yang meluap-luap, tak setuju dengan apa saya kata, please raise it immediately rather than tunggu sampai ujung. Bila tunggu sampai ujung ni, kadang-kadang soalan tu dia jadi bertamadun sikit. Waktu marah tu kena tanya baru best. So apa yang saya akan buat ialah saya akan explain sikit beberapa prinsip umum dalam fahaman liberalisme. Dan kemudian saya akan jawab sedikit beberapa persoalan yang sering ditimbulkan mengenai liberalisme. Dan kemudian kita buka pada perbincangan yang proper lah. Okay? Jadi kalau ada apa, just tanya daripada awal. First kali, jom kita test tengok. Dia perkataan liberal ni di Malaysia banyak digunakan untuk sebagai dia dekat-dekat dengan nak menyumpah orang lah. Dia kata, bila kata kau ni tak guna lah, kau ni bodoh lah, sekarang ni kau ni liberal. So dia masuk dalam kategori itu sekarang perkataan. So jom kita tengok just secara random. What do you understand? Apa yang saudara faham mengenai liberalisme? Apa? Liberalisme apa? Bebas. Siapa jawab ni? Ha, betul? Bebas. Bebas. Yes, okay. Bebas buat apa? Bebas ulah sikit panjang lah sikit. Orang bertahun-tahun saya dah cakap setengah jam ni dia satu kataan dia. Itu baik saya balik terus. Saya belum tahu. Wow. Okey, bebas satu. Lagi? Kalau dilihat dari sudut agama, rasa-rasa liberal ni apa? Adakah dia what is it? Liberal ni apa? So satu kata bebas. Lagi? Bila sebut liberal apa immediate perkataan yang datang ke? Sesat. Okey. Lagi? Isma tak timbul kat kepala. Okay. So that's an interesting combination. Satu kata sesat, satu kata bebas. Basically, dan saya rasa that is quite a good summary mengenai apa yang selalu diwar-warkan atau apa yang selalu diwar-warkan mengenai Amir is one of our staff di IDS. Bekas di PM ni. Betul tak? Saya tadi TO Ais. TO Ais. Dengan TO panas. Oh, TO panas. TO Ais ke TO? TO Ais. Kalau ada bagi Ais. Ini what? Saya tahu perkataan bebas dan sesat tu ialah two very good words untuk summarize apa yang orang selalu maksudkan bila dia sebut perkataan liberal. Yang mana dia selalu implikasi yang cuba dibawa ialah bila bebas pasti sesat. Dan kesesatan itu adalah sebab kebebasan yang dia ada. So this is quite a good summary about the allegations thrown at liberalism. So apa yang saya nak cuba buat hari ini ialah untuk buktikan bahawa ataupun bagi argument bahawa dua-dua pandangan itu salah. Okay. Bebas betul, sesat pula betul. Okay. So kalau kita tengok dari spektrum, satu spektrum dari kiri ke kanan, orang biasa sebut kan, dia ni orang kiri, dia ni orang kanan, dia ni sentris, dia ni golongan pertengahan. Jadi kalau kita tengok dari spektrum kiri ke kanan,
di sebelah kiri sekali, ini nak bagi simple punya argument dulu. Dia sebenarnya spektrum kiri ke kanan ni adalah satu spektrum yang agak kurang tepat untuk menggambarkan falsafah politik yang wujud di dunia sekarang ni. Apa kata kita bagi dulu ni? Ada gangguan teknikal sikit. Hidang. Oh, tu masuk. Berapa ni? Tu limau. Tu tak ada orang? Tak ada. Okey. So kalau kita lihat dari spektrum kiri ke kanan, biasanya bila kata kiri itu maksudnya apa? Fahaman kiri apa contohnya? Komunis. Komunis, sosialis. Yang sebelah kanan Demokrat. apa? Demokrat. Dan yang sebelah kanan, okey. Betul. Jadi basically yang sebelah kiri ke kanan secara umumnya dia menggambarkan peranan kerajaan dalam sesebuah pentadbiran. Yang sebelah kiri kata kerajaan ni berkuasa dan kena kontrol semuanya, ataupun kena kontrol sebanyak mungkin bidang-bidang yang wujud dalam negara. Yang sebelah kanan kata kerajaan, as you move along to the right, dia akan semakin lama semakin kata bahawa kerajaan sepatutnya kurang kuasa dia dan kebebasan diberikan kepada individu. Itu secara umum, dan dia sebenarnya bila kita pergi secara detail dalam spektrum kiri ke kanan tu dia jadi complicated sikit. Sebab fahaman yang ultra kiri dia jadi macam fasis pula, dan fasis ni kembali kepada peranan kerajaan yang mencengkam. So kita ignore yang the two extreme, kita ambil yang tengah-tengah, yang senang untuk faham. Jadi di sebelah kiri kata bahawa kerajaan kena kontrol sebanyak mungkin, sebelah kanan kata kerajaan jangan kontrol banyak sangat. Itu perbezaannya. Jadi di sebelah kiri ini ada pandangan seperti komunis, sosialis, center left dan sebagainya. Yang mana as you move from the far left to the center, peranan kerajaan semakin lama berkurang. Komunis, sosialis, center left macam parti buruh, parti Labour di UK, ataupun seperti Barack Obama, parti Demokrat di US yang memposisikan kedudukan mereka di sebelah center left. Okey. Di sebelah kanan pula, baru on ikonnya. Di sebelah kanan pula, ialah bermula daripada parti-parti kalau paling hujung kanan sekali, kita tolak yang fasis semua ni. Yang sebelah kanan, dia ada yang mengatakan bahawa kerajaan tidak sepatutnya ada kuasa langsung. Seperti contohnya golongan anarki. Golongan anarki ni bukannya golongan liar yang kita selalu kata ini anarki. Anarki ni adalah golongan yang nak hidup sendiri tanpa ada kontrol daripada kerajaan dari segi undang-undang dan sebagainya. Sebab dia kata bahawa dia boleh susun kehidupan dia sendiri tanpa peranan kerajaan. But as you move to the center, peranan kerajaan akan mula datang masuk sikit-sikit. Golongan libertarian ataupun orang macam saya, kita kata kerajaan ada peranan. Peranan kerajaan perlu dihadkan. Sebab tu kedudukan golongan libertarian yang kami bawa di IDF contohnya ialah di sebelah center right ataupun right of center. Okey. Jadi bukan kita kata kerajaan tak ada peranan langsung, tetapi kita kata peranan kerajaan ada tetapi kecil. Okey. So itu spektrum lebih kurang. So we are talking about the group yang duduk di sebelah center right. Okey. So itu bila kita cakap mengenai falsafah politik dari satu spektrum. Tapi apa prinsip-prinsip utama yang ada dalam fahaman liberalism? Dia kalau kita nak go detail satu persatu, memang payahlah. Saya ada bagi buku dengan CD tu. Ada CD lebih tak? Dia dalam CD ni, Ideas for Free Society ni. Ideas for Free Society is a CD produced by satu pertubuhan yang dipanggil sebagai Network for Free Society. Dalam ni ada lebih daripada 100 artikel, teks, bab-bab dalam buku yang bercakap mengenai apa dimaksudkan sebagai fahaman liberalisme. So kalau balik buka, then you will find all the major references dalam CD ni. Dalam buku yang saya dah kata, buku tu di publish ni bukan Ideas yang buat. Ideas terlibat dalam CD tu. Tapi buku ni diterbitkan oleh orang lain. Tapi saya rasa dia mengandungi beberapa artikel yang boleh jadi reference point. Kalau nak tengok sikit lah apa yang dimaksudkan dengan liberalisme. Dan kalau kita nak pergi secara mendalam apa yang dimaksudkan sebagai liberalism, maka kursus tu
dia tak jadi kelas pencerahan, dia jadi kursus pencerahan. Dan dia akan jadi ambil masa yang amat lama. Jadi saya nak bagi beberapa poin saja dan saya nak sebut yang penting sekali ada 5 poin yang bagi saya penting. Dan saya akan cuba sepanjang pembentangan ni saya akan cuba elak daripada quote orang lain sebut Hayek lah, Friedman lah, Isaiah Berlin lah, banyak reference point yang kita boleh sebut. Tapi saya nak ulas dengan cara yang hopefully kita senang untuk faham. Dan kalau nak mendalami lagi kita boleh buat sesi lain untuk go in greater detail mengenai teks-teks tertentu. Prinsip pertama yang penting adalah prinsip kedaulatan undang-undang, rule of law. Ini prinsip kedaulatan. So antara prinsip ini ialah kedaulatan undang-undang, kerajaan yang terhad, kebebasan dan tanggungjawab individu, sistem pasaran bebas, dan satu lagi konsep yang dipanggil sebagai spontaneous order, keteraturan spontan. Dan saya akan explain sikit apa yang maksudkan. Saya baru baik batuk sikit, so suara agak kurang baik. Saya akan cuba untuk explain satu-satu. Kedaulatan undang-undang selalu disebut mengenai kedaulatan undang. Rasa siapa maksud kedaulatan undang? Takkan tak ada idea langsung buat itu. No man should stand below the above the law. Yes, no one is above the law. Institution. Jadi semua orang tertakluk kepada sistem perundangan yang sama. Kedaulatan undang ni jangan dipahami sebagai undang-undang yang ada ni, yang lampu merah tak boleh berjalan, lampu hijau saya dah jalan, line kuning jangan parking. Kat Malaysia tak berkesan lah benda tu. So jangan difahami sebagai itu sahaja. Konsep kedaulatan undang maksudnya semua orang tertakluk pada undang-undang yang sama dan nobody is above the law. Kalau dibaca dalam satu buku yang agak tebal yang diedit, dia tajuk dia The Libertarian Readers, Libertarian Reader. Dia ada compilkan artikel-artikel yang penting mengenai fahaman libertarian. Dan dalam bahagian yang pertama disebut bahawa the concept of rule of law ni, dia asal usulnya ialah daripada keyakinan bahawa undang-undang ni, the natural set of law diberikan kepada kita by a higher being. Dia guna perkataan the higher being sebab dia tak nak guna perkataan Tuhan, sebab atheist pun tertakluk pada undang-undang yang sama. Tapi kita sebagai Muslim, saya kesembunyi Muslim, we have to understand bahawa kalau kita nak yakin dari segi Islam, maka ada Tuhan yang memberikan undang-undang yang lebih tinggi daripada apa yang diberikan kepada kita, yang ditulis oleh manusia biasa. Okay? So there is a higher set of law yang semua orang tertakluk kepada itu. Dan bila kita buat undang-undang yang tertentu, bila ditulis dalam perlembagaan, dalam akta dan sebagainya, dia tak boleh melangkaui apa yang diberikan kepada kita by this higher being. Contohnya, kalau yang kita faham, mencuri tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh? Nampak kan? Cuba tanya, kalau ada undang-undang kata mencuri dibenarkan, adakah mencuri tiba-tiba menjadi halal? Tidak. Sebab mencuri itu memang daripada dulu sampai sekarang tak boleh. There is something else other than our constitution, other than our parliamentarian yang dah setkan undang-undang untuk hidup kita bahawa ini dia. There is a set of rules and regulations that we have to follow by. So if you want to apply it dalam konteks, katalah kita ada sisters ya, kat sini, katalah kalau nak apply dalam konteks ada lelaki bersama lah, tutup aurat. Tutup aurat ni tak ada undang-undang, dalam perlembagaan tak ada kata tutup aurat. Tapi sebab apa tutup aurat juga? Walaupun tidak diwajibkan oleh mana-mana, kan tentang syariah ke, dalam civil law tak ada. Okay, dalam perlembagaan tak ada kata. Tapi kenapa tutup aurat juga? Maksudnya, kita secara tak langsung kita yakin bahawa there is something else above us, above man-made laws, yang mana semua orang tertakluk pada itu. So itu konsep kedaulatan undang-undang, bahawa ada satu set of laws yang mana semua orang kena ikut. Bila datang dalam konsep bernegara, maka datanglah konsep perlembagaan untuk mendefinasi, untuk memberikan peraturan kepada kehidupan kita. Maka diwujudkan apa dipanggil sebagai perlembagaan dan undang-undang lain yang menyusun atur kehidupan kita. Dan bila dibuat sesuatu undang-undang tu dalam konteks kehidupan bernegara, maka semua orang tertakluk juga seperti mana tertakluk undang-undang lain. Jadi tak boleh ada orang yang
bila ada undang-undang kata kat jalan tak boleh parking tepi jalan, tak ada pasal. Tiba-tiba jalan 3 lorong kat tengah-tengah highway tu, kita rasa lorong kiri sekali aku nak parking sekejap lah, tak boleh. Tak kira lah Perdana Menteri ke, Menteri ke, Agung ke, Sultan ke, dia tak boleh parking kat tengah-tengah lorong, kat tengah-tengah highway. Okay, so semua orang tertakluk. So itu senang faham. Saya kata undang-undang ni, konsep kedaulatan undang-undang menuntut supaya kerajaan apabila mereka mempunyai kuasa, kuasa itu dihadkan. Sebabnya ialah apabila seseorang mempunyai kuasa, terutama sekali kuasa itu adalah kuasa yang dimiliki oleh kerajaan, dia ada peluang untuk menyalahgunakan kuasa tersebut. Maka untuk memastikan tidak berlaku salah guna kuasa sehingga menzalimi orang lain, apa yang perlu dibuat adalah kuasa itu perlu diberikan had-had yang tertentu. Yes, you may have the power and the authority to do things, but not everything. Dia mungkin ada kuasa untuk buat apa ya? Polis mungkin ada kuasa untuk tangkap orang, tapi tak boleh tangkap sesuka hati. Ada peraturan yang kena diikut. Jadi kuasa ada, tapi kuasa mesti dihadkan untuk menghalang daripada berlakunya salah guna kuasa. Baru sampai tu saya minta tolong order lah something. Saya tak baik duduk kat kedai tapi duduk free je. So itu namanya salah guna kuasa. So order something, lepas tu nanti saya cover. So please do order something. Kalau tak minum pun order lah something yang boleh makan ringan-ringan sikit. Jadi untuk memastikan bahawa tidak berlakunya salah guna kuasa, peranan kerajaan perlu dihadkan, dan had ini perlu dinyatakan dalam undang-undang yang ada. Okay? So golongan libertarian meyakini bahawa peranan kerajaan ada hadnya. Dia tak boleh dia berkuasa nak buat segala-galanya. Itu kuasa Tuhan. Kerajaan bukan Tuhan. Perdana Menteri bukan Nabi. Nabi pun ada benda yang dia boleh buat, benda dia tak boleh buat. Okay, sedangkan Nabi pun tertakluk pada undang tertentu, ada had dan limit kuasanya, apatah lagi orang yang bernama Najib atau Anwar. So ada juga benda yang perlu dihadkan peranan mereka. Jadi konsep yang kedua yang penting adalah konsep kerajaan perlu dihadkan kuasanya. Yang ketiga, prinsip yang penting dalam fahaman libertarian ini ialah kita ada kebebasan dan tanggungjawab individu. Individu mempunyai kebebasan untuk buat apa dia nak. Dengan tanggungjawab tersebut, dengan kebebasan tersebut datang tanggungjawab. Dengan kebebasan tersebut datang tanggungjawab. Apa maksud kebebasan? Kebebasan ni dia cara yang paling senang untuk faham kebebasan ni ialah kita bebas untuk buat apa yang kita nak buat selagi mana tidak menyakiti orang lain. Selagi mana it does not harm other people. The harm principle, konsep membahayakan orang lain. So dengan kebebasan membahayakan, menyakitkan orang lain. Okay? Dia saya sebut secara umum. Nanti kalau nak tengok aplikasi dalam konsep negara dia jadi banyak lah. Nanti ada orang tanya kebebasan beragama lah semua tu lah. Itu kita datang kemudian. Kita sebut pasal prinsip dulu. So kebebasan ada tanggungjawab individu. Kemudian bila kita melihat ada individu ada kebebasannya dan individu ada tanggungjawabnya, maka yang seterusnya kita tanya ialah apa yang berlaku dalam sistem ekonomi. Maka golongan liberal biasanya mengatakan bahawa ekonomi perlu bebas, sistem pasaran bebas, kapitalisme. Sistem pasaran bebas maksudnya kerajaan tidak mengawal terlalu banyak perjalanan sistem pasaran. Pasaran, ekonomi diserahkan kepada pasaran untuk menentukan harga. Contohnya bila kita beli TO panas. Katalah dia iklan bahawa TO panas ni harga dia RM1.20. Ya, RM1.20. Saya datang, saya kata saya nak TO panas satu. Saya tengok menu harga dia RM1.20. So saya order TO panas. Maksudnya bila saya order, saya setuju untuk beli dengan harga RM1.20. Okay? So saya ada kebebasan sama ada saya nak order atau tidak. How that freedom is applied dalam konteks datang kedai mamak. Saya ada kebebasan nak order atau tidak RM1.20.
bila saya order, walaupun dia sebenarnya boleh je kita datang, kita duduk, kata bos bagi cik panas tu, duduk minum, lepas tu keluar tak bayar. Kalau tanya nanti tak kena bayar, kata saya nak minum je, bukan nak bayar. So boleh je kan, itu kebebasan. Tetapi kebebasan datang dengan tanggungjawab. There are some assumed responsibilities, bahawa bila kita order, kita dah bersetuju untuk bayar. So ada tanggungjawab untuk bayar selepas tu. Dalam sistem pasaran yang bebas, itu transaksi yang berlaku antara dua orang. Saya beli, dia jual, harga kami setuju sama-sama. Kalau tiba-tiba tuan pengurusi kita datang, kata, Wan, aku tahulah harga ni RM1.20 dalam menu, tapi hari ni kau kena bayar RM1.50. Maksudnya dia datang dan dia mengawal harga. Ada kawalan harga yang berlaku. Maksudnya ada interference dalam sistem market. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah benda ni sebenarnya harga RM1.20, tapi mamak tu untung free RM30. Satu, maka berlaku satu ketidakadilan kepada saya. Saya dapat satu benda yang value-nya lebih rendah pada RM1.50. Value-nya RM1.20. Tapi datang orang ada kuasa, kata saya kena bayar lebih banyak. Maka itu ada satu kezaliman kepada saya. Ataupun dia datang, dia kata, betul, dalam menu tulis RM1.20, tapi saya sekarang ada power, maka hari ni kena jual RM1 saja. Berlaku kezaliman kepada penjual. Sebab ada orang interview, ini bahaya kalau orang datang kan. Celebrity. So, berlaku kezaliman. Kalau sekiranya harga yang pihak ketiga ni datang tentukan, ia dah lebih rendah daripada harga yang mamak tu nak jual, berlaku penzaliman kepada dia. Sebab saya dapat satu benda yang value dia RM1.20, tapi dia hanya dapat RM1 untuk benda yang dia nak jual. Jadi berlaku kerugian di situ. Ada orang kata, so itu satu interference, maka ada kezaliman yang berlaku antara sama ada kepada penjual atau kepada pembeli apabila ada pihak ketiga masuk campur untuk mengawal harga. Ada satu lagi mekanisme untuk kawal harga, yang mana dia datang bagi tahu kat mamak tu harga kena RM1 saja. Walaupun harga sebenar RM1.20, harga kena RM1 saja. Sebab dia nak jaga kebajikan saya. Jadi untuk compensate kos kepada mamak tu, dia kata tak apa, mamak 20% aku bagi. Dia bagilah. Ni boleh faham kan analogi ni? So kerajaan ni, bahasa Inggeris ni kerajaan ni. So dia bagi kat mamak tu 20%. So nampak seolah-olah tidak ada sebarang kezaliman berlaku. Sebab saya dapat benda yang saya nak, yang value-nya lebih tinggi, saya bayar harga lebih rendah, so saya seronok. Mamak tu dapat harga yang dia nak pun dia pun seronok. Dia ni dapat duit daripada siapa? Kerajaan dapat duit daripada mana? Daripada cukai. Cukai diambil daripada mana? Cukai diambil daripada orang lain. So maksudnya apa yang dia dibuat ialah dia pergi kat Tamizi, dia kata Tamizi bagi aku 20%. Sebab aku nak bayar kat mamak supaya Wan Saiful senang hati, dan Wan Saiful akan undi aku. Nampak tak apa yang berlaku? So ada kezaliman kepada si Tamizi yang tak tentu pasal dia, sebab dia nak dapat undi, dia kena bagi 20% bagi kat mamak tu. Saya rasa dia yang baik, tapi sebenarnya Tamizi yang bayar untuk saya. Okey. So ada kezaliman kepada pihak lain. Tapi yang seronok ke tengah-tengah ni ialah kerajaan. Dia duduk tengah-tengah. Bila dia interfere dalam pasaran, there will be sedikit kezaliman ataupun banyak kezaliman yang berlaku kepada salah satu pihak yang terbabit. Kalau bukan pihak pembeli dan penjual, berlaku kezaliman pada orang lain yang bayar. Sebab kerajaan tak ada duit, kerajaan yang ambil duit pada orang. Okey. So pasaran bebas mengatakan bahawa harga ditentukan oleh prinsip supply and demand, dan transaksi akad penjualan jual beli yang berlaku adalah di antara pembeli dan penjual. Orang ketiga jangan masuk campur. Itu pasaran bebas secara umum. Jadi bila nak apply prinsip-prinsip ekonomi lain, banyaklah bagi subsidi lah, kaulah harga lah, itu lain lah. Tapi saya rasa subsidi saya dah explain tadi, ada orang lain yang kena bayar subsidi, lalai dia dapat undi. Kalau dia kontrol harga, jaga kebajikan rakyat, dia boleh ambil duit ke Tamizi, atau dia just paksa orang yang jual serugi. Ataupun kalau dia naikkan harga, maka saya yang dizalimi, penjual yang untuk kroni. Okay? So saya tu nak explain kenapa pentingnya pasaran yang bebas.
Sebab kita tak nak berlaku sebarang kezaliman di kalangan mana-mana entiti yang terlibat dalam transaksi tersebut. So ada 4 saya explain tadi ya. Kedaulatan undang-undang, kerajaan yang terhad, kebebasan individu dan tanggungjawab individu yang datang sekali. Saya tak suka untuk asingkan. Saya tak nak kata nombor 3 kebebasan individu, nombor 4 tanggungjawab individu. Sebab the two comes together. Kebebasan dan tanggungjawab individu. Yang keempat ialah pasaran bebas. Yang kelima ialah prinsip keteraturan spontan. Spontaneous order. Yang ni payah sikit nak explain. Tapi lebih kurangnya spontaneous order ni maksudnya bila golongan libertarian ni dia secara umumnya dia percaya bahawa tidak perlu ada satu kuasa yang datang untuk menyusun atur kehidupan kita. Sebab kita sebagai manusia spontaneously, secara spontan memang ada tendensi untuk hidup dalam keadaan yang tersusun dan teratur. Ambil contoh kita malam ni, tak ada siapa pun yang kata masuk dewan ni kena diam. Tak ada siapa sebut. Tapi spontaneously masuk-masuk terus diam duduk dan terpegun. Tak ada terpegun, tapi walaupun tak ada orang sebut bahawa kena duduk dan diam, semua orang diam. Nampak kan? So, kita ada tendency untuk spontaneously come into order. Jalan ni, parking ni, kalau pergi kat luar, kalau tengok dia memang nampak kadang-kadang kita tak perasan, tapi kalau tengok parking ni, kereta parking color yang sama lebih kurang. Semua parking color macam tu. Dia tak ada satu yang saya ingat kita datang satu macam tu. Dia tak ada. Spontaneously, tak ada orang bagi tahu pun. Motor dekat tempat motor, kereta kat tempat kereta. Tapi yang bestnya bila ada nampak signboard, jangan buang sampah di sini. Spontaneously kat situ lah buang sampah. Jadi bukan order sangatlah, tapi there is a tendency among us untuk hidup dalam kehidupan yang tersusun. Ya, so ini satu prinsip yang golongan kiri terutamanya they refuse to believe in the good nature of people. Golongan libertarian dia bermula dengan keyakinan bahawa kalau datang duduk sebelah saya, secara spontaneous dia takkan tumbuk saya. So tidak perlu ada undang-undang yang ditulis mengatakan pengerusi jangan tumbuk penceramah. Sebab secara spontan tidak akan berlaku. Kalau berlaku, baru ada kes jenayah. Okay? So golongan libertarian percaya pada konsep spontaneous order. Dan ini berbeza dengan golongan yang sebelah kiri yang kata bahawa spontaneously you will fall into disorder, melainkan ada peraturan yang diberikan untuk menyusun atur kehidupan masyarakat. Kenapa? 5 prinsip ni dia ada satu umbrella punya konsep yang menaungi semua ni. Bagi saya dan setakat yang saya tahu, golongan libertarian dan golongan kanan secara umumnya tolak yang fasis yang semua tu yang sebab dia sebenarnya golongan fasis ni dikatakan far right, golongan rasis semua kata far right, tapi sebenarnya dia orang ni percaya kepada dia menuntut supaya kerajaan jadi lebih berkuasa. Jadi sebenarnya dia duduk kat sebelah kiri juga dari segi pengamalannya, tapi labeling tu macam tu. Tapi golongan sebelah kanan secara umumnya dia bermula dengan sangka baik kepada orang lain. Dia tengok orang tu, dia kata orang ni baik. Selagi mana tidak dibuktikan bahawa dia jahat, maka dia tu baik. Asal segala sesuatu tu adalah baik, melainkan ada bukti mengatakan dia jahat. Melainkan ada nas. Tak wajib ada sini, ada kena sebut bahasa Rasulullah sikit. Yang menaungi fahaman liberal ialah keyakinan bahawa manusia ni by nature they are good. Husnuzan, sangka baik. Dia bila tengok orang lain, dah yang tu saya sebut, jangan saya sebut Arab sikit dah terus tengok wajib tak aci ya. Saya pun okey juga ada orang. So dia bila kita tengok orang lain, automatically kita bermula dengan sangka baik. Dan sangka baik itu menuntut supaya saya mulakan relationship with the other side
yang kata bahawa because you are good, I'm not going to create regulations to burden you, to control you. Kalau ada regulation yang diperlukan ialah untuk memastikan kalau you cross the line, if you cross the line, then you will be punished. But I'm not going to create regulations and rules to force you to behave in a certain way. Jadi fahaman libertarian ini dia konsep yang amat berteraskan kepada morality, kepada akhlak. Ini boleh juga dikatakan sebagai satu kelemahan. Sebab orang dia biasanya orang maju takkan apa habis tak perlu undang-undang. Kalau dia mencuri dia mana? The weakness of bukan the weakness lah. Satu perkara yang boleh dijadikan kelemahan fahaman libertarian ni dan dia bermula dengan sangka baik dengan orang. Bila sangka baik senang kena exploit. Okey. Tapi golongan libertarian ni dia percaya bahawa masyarakat perlu dididik supaya bila dia buat sesuatu perkara, dia buat kerana dia nak buat. Kalau dia semayang, dia buat sebab dia semayang sebab dia nak semayang. Bukan dia semayang sebab ada undang-undang yang maksa dia semayang. Kalau dia puasa sebab dia nak puasa, bukan sebab ada undang-undang yang paksa dia puasa. Kalau dia bayar beli TOS, dia bayar sebab dia nak bayar, bukan sebab dia ada tanggungjawab untuk bayar, bukan sebab dia dipaksa untuk bayar. So you see, the element of morality plays a very important role in the life of a libertarian individual. So yang menaungi semua ni ialah konsep moral, konsep akhlak, konsep morality. Dan di bawah itulah datang keyakinan kepada konsep kedaulatan undang, keyakinan bahawa peranan kerajaan perlu dihadkan sebab semua orang sepatutnya berperangai baik, keyakinan bahawa pasaran perlu dibebaskan sebab sepatutnya tak ada orang yang akan menipu satu sama lain dalam transaksi perniagaan. Semua orang perlu diberi kebebasan because by nature they will choose the right things. So you can see that as a potential weakness, tetapi bagi saya importance yang diberikan kepada morality ini, inilah kelebihan fahaman libertarian berbanding fahaman lain yang bermula dengan mengatakan manusia akan buat jahat kalau tak ada undang-undang mengawal dia. Okay, so that is the moral superiority of the libertarian ideas. Okay. So itu secara ringkas apa dimaksudkan dengan sebagai libertarian. So kita pergi sedikit, saya nak pergi pada 4 perkara dia frequently asked question about libertarianism. Firstly ialah bila kita cakap dalam konteks Malaysia, liberalism selalu dikatakan sebagai satu fahaman yang menolak agama. So apa sebenarnya fahaman pandangan golongan libertarian, fahaman libertarian kepada agama? Bagi saya menganggap agama adalah satu perkara yang perlu diimani ataupun diamalkan on voluntary basis. You cannot force someone to be religious. Kalau sekiranya kita paksa orang untuk buat sesuatu, maka yang dilahirkan ialah, kalau kita cakap pasal Islam lah, kita semua Muslim sini, kalau kita paksa seseorang untuk buat sesuatu, apa yang akan berlaku ialah kita tidak melahirkan seorang Muslim yang ikhlas dalam melakukan ibadah dia. Kita melahirkan seorang munafik. So as a liberal, I think religion should be something that you practice out of your sincerity, bukannya sebagai sesuatu yang dipaksakan. Dan kalau sekiranya, sebab tu kita tengok ni macam mana masuk hujah agama ni, tapi tak apa saya nak bagi contoh. Sebab tu kalau kita tengok di zaman kegemilangan Islam, bila kita cakap menghukum seseorang, orang datang kepada Rasulullah kata, aku buat dosa, tolonglah bersihkan dosa aku. Okay? Bukannya dia pergi ketuk pintu rumah orang kata nak cukup orang tengah buat dosa. Dia yakin bahawa dia buat dosa dan cara untuk membersihkan dosa ialah kembali kepada agama. So there is a very different way of looking at the role of rules and regulation. Jadi bagi saya, dan saya rasa secara umumnya golongan liberal bila dia percaya kepada kebebasan,
itu termasuklah kebebasan dalam memilih cara hidup beragama. Of course, akan ada orang kata macam mana kalau dia pilih untuk tidak beragama. Kalau dia pilih untuk tidak beragama, maka peranan kita sebagai orang yang yakin dengan agama ialah untuk mengajak dia kembali ke jalan yang benar. Ini kita mula pakai, janganlah senyum ni. Usrah berlaku ni. So, menjadi tanggungjawab kita. So, you must remember, freedom comes with responsibility. So, when you see someone exercising their choice and you feel that they are not following the right path, maka there is a responsibility on you. Apa yang jadi sekarang yang saya rasa kepincangan yang berlaku dalam negara kita, dalam masyarakat kita ialah bila dia nampak orang buat salah, dalam kepala dia tak ingat bahawa yang arahan untuk menyeru ke arah kebaikan tu dibagi kepada kita sebagai individu Muslim. Sebab bila dia nampak orang buat salah, dia terus kata, mana kerajaan tak buat hudud. Nampak? Benda yang datang dari kepala, relax lah. Aduh. Dia tak boleh, ada gangguan ni. Rasa kena naik sama kan. So, yang datang dari kepala ialah kerajaan tak buat. Sedangkan yang dibagi amanah untuk mengamalkan konsep-konsep beragama ialah kita sebagai individu. So, bila datang dalam bidang agama, maka secara umumnya golongan libertarian akan kata you must make sure that people who wants to live a religious life out of sincerity, not out of coercion. Bukan dipaksa untuk mengamalkan agama. Dan bagi saya, ini jauh lebih superior daripada fahaman ataupun sikap nak memaksa orang ikut pandangan agama. Sebab apa yang jadi selepas itu ialah kita melahirkan orang yang beragama bukan sebab dia apa ni menyembah Allah Kelas. kerana dia rasa bahawa apa? Betul. Terjemah sikit, anta'budallah ka'annaka narah. Apa? Kamu menyembah Allah seolah kamu melihat dia. Fa'ilam takun tarah. Macam mana boleh datang? Okey, tak apa. Liberal pun tak apa. So kalau kita rasa bahawa kita tak nampak Allah, maka kita sedar bahawa dia nampak Allah, nampak kita. So that is sincerity. Bukannya kita buat satu benda kerana ada orang yang tengah tengok kita, dan kalau kita tak nampak dia, maka kita yakin bahawa dia nampak kita. Itu dekat-dekat dengan menyebutkan kuasa Allah dengan kuasa manusia. Okay. So itu kaitan dengan agama. Maka daripada perspektif liberal yang percaya dengan kebebasan ini, dia termasuklah kebebasan untuk kita beragama dengan cara yang kita nak. Okay. Dan akan ada banyak implikasi ya, dalam hal ni. Tetapi saya elok saya continue kepada poin seterusnya, dan kemudian kalau ada perbincangan kita boleh bincang. Yang kedua, selain daripada konsep kaitan antara liberalisme dengan agama, dan saya nak emphasize kat sini, tolong jangan samakan saya dengan Islam liberal, jauh beza. Ada satu pandangan yang dilabel sebagai Islam liberal. Saya tidak terlibat secara langsung, walaupun saya faham daripada mana dia orang datang, grup tu datang. Saya faham the arguments that they bring, tetapi saya bukan ahli dalam grup ni lah. Okay. Yang kedua, soalan yang selalu ditimbulkan ialah soalan bagaimana nak tolong orang miskin. Kalau kita mengamalkan sistem pasaran bebas, maka orang miskin akan bertambah miskin, orang kaya akan bertambah kaya. Dalam sesi kelas pencerahan yang dibuat dalam kegelapan di UPM itu, saya present satu topik, kenapa sistem free market adalah sistem yang lebih baik untuk golongan miskin. Secara umumnya, golongan libertarian mengatakan bahawa kita ada tanggungjawab. Ingat kan saya sebut tadi, kebebasan datang dengan tanggungjawab. Maka bila kita cakap dalam konteks bagaimana nak memastikan golongan miskin dapat dibela, maka libertarian mengatakan jangan duk suruh kerajaan tolong orang miskin. Kita dulu yang ada tanggungjawab. So kita kena ingat balik all these ideas bahawa kalau bayar zakat contohnya, bayar kepada golongan terdekat dulu, saudara mara dulu.
kalau kita duduk satu kawasan perumahan, 40 rumah keliling, kita kena kenal dan berkawan. So basically, the libertarians will say untuk membantu orang yang memerlukan, itu peranan kita sebagai individu dan sebagai masyarakat, bukan peranan kerajaan. Sebab kerajaan, macam yang saya bagi contoh tadi, kerajaan dia tak ada duit sendiri. Untuk tolong someone, dia kena ambil duit daripada tempat lain secara paksa, nak dicukai, dan kemudian baru dia boleh bagi. Maka ada orang yang hilang hak pemilikan harta dia untuk bolehkan dia tolong orang lain. Sedangkan yang sepatutnya berlaku adalah, kalau saya nampak orang miskin, saya tolong dia dulu, bukan saya terus telefon Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang ada tanggungjawab tu ialah kita, bukannya tanggungjawab kita ialah untuk tolong, bukan tanggungjawab kita ialah untuk komplain bahawa tak ada orang lain buat, sedangkan kita pun tak buat sama. Okay? So itu tanggungjawab, itu bagaimana tolong orang miskin. Ini very general, dia nak elaborate lagi panjang lah topik ni. Kemudian bagaimana dengan argument bahawa sebelum tu, bagaimana dengan pandangan golongan libertarian, golongan liberal terhadap politik kepartian, terutamanya dalam konteks Malaysia. Saya rasa saya tak nak generalize bahawa inilah pandangan golongan libertarian secara umumnya. Saya tak nak generalize bahawa inilah pandangan golongan liberal secara umumnya. Apa yang saya nak sebut ialah apa pandangan saya terhadap sistem politik di Malaysia sekarang. Okay? It is very dangerous kalau sekiranya saya kata bahawa ini mewakili pandangan seluruh golongan liberal. Tak ada orang lantik saya sebagai jurucakap. Tapi pandangan saya mengenai sistem politik di Malaysia. First sekali, saya rasa bila kita tengok seseorang ahli politik, kita kena ada sifat yang agak skeptikal tentang politician. Kita tak boleh nak samakan ahli-ahli politik ni dengan golongan wali-wali, dengan golongan nabi-nabi yang tak buat salah. Sebab dia orang manusia, dia bukan anugerah Allah kepada negara. Tetapi ahli politik adalah ahli politik yang hendakkan kuasa, hendakkan kemenangan. So bagi saya melihat ahli politik dengan kacamata yang amat skeptikal. Dan saya bermula dengan argument bahawa if you want me to support you, you must show me why I should support you. Bukannya kita bagi ketaatan, bagi kesetiaan secara membuta tulis mata-mata sebab kita ikut parti-parti tertentu. So to me, I look at politicians with a very skeptical perspektif. Dan tetapi parti-parti politik ada peranan yang amat penting untuk mentadbir negara. Bukannya parti politik ni kita perlu ada, orang politik perlu ada. Dan bagi saya orang politik peranannya adalah untuk memastikan apa yang dia panggil sebagai negative liberty. Liberty boleh dibagi, kebebasan boleh dibagi kepada dua. Satu ialah kebebasan yang positif, satu lagi ialah kebebasan negatif. Dia bukan positif baik, negatif tak baik, bukan itu. Positif liberty, kebebasan positif, maksudnya macam mana explain? Macam mana explain? Positif liberty, dia kalau orang politik yang percaya kepada positif liberty, dia akan kata bahawa peranan dia sebagai seorang ahli politik ialah untuk memberikan, membantu masyarakat untuk boleh melakukan apa yang dia nak buat. So it's freedom to do things. So freedom to do things is positif lah. Maksudnya dia ada benda untuk buat. Jadi kalau orang Melayu tak boleh berniaga, dia bagi bantuan untuk berniaga. Kalau orang miskin tak boleh masuk universiti, dia bagi scholarship untuk masuk universiti. So itu positif punya things. Dia bagi benda. Tapi bagi saya, peranan ahli politik yang sebenarnya ialah untuk memastikan wujud apa dipanggil sebagai negative liberty. Negative liberty ni ialah freedom from. Jadi dia bebas daripada halangan-halangan untuk dia mencapai potensi yang sebenar. Jadi kalau orang Melayu tak boleh berniaga, maka peranan kerajaan adalah menghilangkan halangan-halangan yang boleh menghalang dia daripada berniaga.
kalau orang miskin tak boleh masuk universiti sebab tak boleh nak bayar iuran, keperanan kerajaan dalam menghilangkan halangan daripada dia masuk universiti. Berbeza dengan bagi scholarship. Okey, berbeza berbeza dengan bagi scholarship. Apa yang dibuat ialah so it's freedom from things that prevent you from achieving your real potential. Jadi kalau sekiranya kita cakap ini masuk universiti tak mampu bayar iuran, apa yang akan dibuat oleh ahli politik yang percaya dengan konsep negative liberty ialah dia akan cuba untuk pastikan bahawa bantuan kewangan boleh diberi oleh orang yang nak bagi bantuan kewangan tanpa perlu dia ambil duit daripada orang lain melalui cukai. So dia akan mempermudahkan contohnya proses penubuhan yayasan. Dia akan memberi pengecualian cukai kepada syarikat-syarikat yang memberi penajaan kepada orang lain untuk masuk universiti. So dia membantu mewujudkan satu suasana dalam masyarakat yang mana kita saling membantu untuk menghapuskan halangan. Maksudnya dia encourage kita untuk buat baik. Okey. Orang yang the other side, dia yang percaya dengan positive liberty, dia akan ambil duit daripada satu tempat dan bagi, nah, kau tak ada duit, kau ambil duit ni. Nampak kan? Ada beza. Faham kan? Boleh nampak kan? It's a very subtle difference. Kalau sekiranya nak mendalami lagi topik ni, positive and negative liberties, boleh baca satu buku ataupun ucapan pada saya. Dia basically satu konsep yang banyak dibicarakan oleh Isaiah Berlin. B-E-R-L-I-N. B-E-R-L-I-N, Isaiah Berlin, two concept of liberty. Jadi kalau baca itu boleh mudah. Bagi saya, ahli politik peranannya adalah untuk promote apa dipanggil sebagai negative liberty. So saya skeptikal dengan orang politik sebab dijanjikan dunia, dijanjikan syurga, dijanjikan bulan dan matahari dan bintang untuk membolehkan dia menang. Sebab itu saya skeptikal. Saya tidak yakin bahawa ada orang politik yang betul-betul nakkan kuasa sebab dia betul-betul nak tolong kita. So I'm skeptical of that. Adalah 2-3 orang yang wujud, tapi tak bolehlah semata-mata sebab Tok Guru ni Aziz jadi macam tu kita kata pas semua dia suci belaka. Tak boleh disebabkan siapa contoh UMNO bayar sikit lah. Datuk Saifuddin lah. Payah ni masuk video ni, Datuk Saifuddin tengok ni. So tak boleh disebabkan ada orang macam Datuk Saifuddin kita kata UMNO baik semua. Okey. Yang peliknya kita dalam politik Malaysia ni ialah bila kita cakap pasal Datuk Saifuddin, kita boleh kata itu Datuk Saifuddin seorang je. Cuba kau tengok UMNO lain macam mana. UMNO dia boleh kata macam tu, tapi bila datang kat PAS lah, BKR lah, DAP lah, dia tak kata lah tu Tok Guru ni Aziz seorang je baik tu. Yang lain ni bukan boleh harap semuanya. Nampak? There is already bila bercakap ni politik kepartian di Malaysia, prinsip seolah-olah diketepikan. So bagi saya yang lebih penting ialah prinsip dulu. Parti datang kemudian. So bagi saya masyarakat yang lebih sihat dari segi demokrasi itu ialah satu masyarakat yang demand from politicians. If you want us to support you, prove to us that you deserve our support first. Bukannya we are supporting you because we are members of your party. So itu pandangan saya mengenai politik. Kemudian yang last sekali, the frequently asked question ialah kapitalis zalim. Yang ni selalu semua kena. Dia nampak orang mencuri ya kapitalis, nampak orang zalim sikit kapitalis, nampak dia harga mahal kapitalis. Padahal saya baru belanja ini. So tuduhan kapitalis zalim ni adalah satu tuduhan yang amat biasa didengari dan juga tuduhan yang sebenarnya amatlah liar. Sebabnya ialah kita tak boleh samakan antara kapitalis, golongan yang exploit the capital, exploit modal, golongan pemodal, dengan fahaman kapitalisme. Kita tak boleh kata bahawa kerana ada orang Islam yang rasuah, maka Islam agama rasuah. Ada orang Islam mencuri, maka Islam agama mencuri. Ada orang Kristian berzina, maka Kristian agama berzina. Kita tak boleh kata begitu. Sebab ada beza di antara fahaman, kepercayaan dengan pengamal agama atau pengamal kepercayaan tersebut.
So ada perbezaan antara kapitalisme dan kapitalis. Tidak semua kapitalis berpegang dengan kapitalisme. Malahan jika dilihat sekarang ni, yang lebih ramai ni ialah golongan kapitalis yang suka dengan sistem sosialis, yang suka dengan sistem yang mana kerajaan besar peranannya, sebab dia boleh dapat lebih banyak keuntungan. Golongan libertarian berpegang dengan keyakinan bahawa yang penting ialah market, bukan bisnes. So kapitalisme dan liberalisme mementing ada satu fahaman yang mementingkan yang berpegang dengan konsep pro market, bukan pro bisnes. Ada perbezaan antara pro market dengan pro bisnes. Pro market maksudnya kita nak berlaku competition, persaingan antara company-company. Pro market maksudnya kita nak di sebelah Maulana ada Saidina, ada Ibrahim Maju, ada lain-lain supaya kita boleh pilih dan dia boleh compete. Tetapi golongan yang kapitalis, kalau betul-betul kita cakap ni kapitalis yang nak memperkembangkan perniagaannya dengan pro business, bila ditubuhkan kedai-kedai yang lain, kedai makan yang lain sebelah sini, dia automatik dia akan fikir, aku baik aku pergi sembang dengan orang kedai sebelah, kita pakat harga sama-sama. Nampak? Immediately berlaku collusion. Berlaku satu keadaan yang memanipulasi sistem harga sehingga pengguna tak dapat pilihan dari segi harga. Okey. So ada beza di antara kapitalisme yang menuntut kepada perlunya market system dengan ada beza kapitalisme yang menuntut kepada wujudnya free market system dengan kapitalis yang mungkin tidak mahu kepada market system. Sebab dia kena bersaing dalam market system, dia kena compete, dia kena prove bahawa produk dia bagus. So untuk saya jawab tuduhan bahawa kapitalis adalah zalim, bagi saya memang betul. Ada kapitalis yang zalim, ada kapitalis yang tidak berhati perut, ada kapitalis yang rasuah, ada kapitalis yang nak monopoli. Macam tadi saya sebut, ada kedai-kedai dia punya owner satu, ataupun owner masing-masing berpakat, dia kata ini semua harga, dia monopolize the market. Tetapi dalam sistem free market, dalam sistem kapitalisme, dia akan kata bahawa perlu berlaku persaingan supaya market system memberi faedah kepada pelanggan, kepada pengguna, consumer, yang akhirnya akan dapat harga yang paling rendah untuk kualiti yang paling baik. Okay. So amat penting untuk kita faham bahawa ada beza di antara kapitalis dan kapitalisme. Okay. Yang kita bercakap malam ini ialah mengenai liberalisme. Sistem kapitalisme, sistem ekonomi dalam fahaman liberalisme, libertarianisme. Ada liberal yang menolak agama, ada kapitalis yang mengeksploitasi pasaran, ada libertarian yang menipu masyarakat. Tapi kita kena sentiasa membezakan di antara seorang Muslim dan agama Islam. Faham? Okay. So saya rasa itu juga yang saya nak sebut. Kalau ada siapa-siapa yang belum jadi libertarian lagi, sila timbulkan soalan.